شهداء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana kita berhenti? Ha? Mana Zah? Ha? Kau suruh apa? Ha? Apa? Apa? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif dan bahawasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati itu ziarah akan kubur. Kerana sabda Nabi SAW, Zurul qubur wa innaha tuzankirul maut. Artinya ziarah olehmu akan kubur kerana bahawasanya memperingat ia akan mati. Dan sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fuzuruha fa innaha tazahhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Artinya adalah, aku dahulu melarang akan kamu daripada menziarahi kubur. Maka ziarah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang. Kerana bahawasanya mensebabkan ia akan zuhud pada dunia dan memperingat akan akhirat. Baik. Hadis ni nak terangkan suatu masa dulu Nabi pernah melarang orang pergi ziarah kubur. Di awal Islam dulu, Nabi pernah melarang orang Islam, terutama sekali orang perempuan, pergi ziarah kubur. Kemudian datang pula hadis ni, Nabi kata, dulu aku larang kamu, hari ni tak apa aku pun nak pergi. Ya, kerana hari ni tak apalah, pergilah ramai-ramai pergi ziarah kubur, tu maksud dia tu. Baik, macam mana boleh jadi lagu ni? Yang dulu Nabi larang, yang lah ni Nabi tak bagi, Nabi suruh pula. Dengar molek ni Pak Wahabi dia pakai hadis yang pertama tu lah, yang ziarah orang, yang larang orang pergi ziarah kubur. Pasal apa? Di awal Islam dulu, orang-orang Islam yang baru masuk Islam, dia masih lagi terbawa-bawa dengan perangai lama dia, masa belum Islam. Apa perangai lama dia? Perangai lama dia iaitu mereka pergi ke kubur tu campur lelaki perempuan. Kemudian yang perempuan ni pula suka meratap-ratap. Meratap ni maknanya menangis-nangis, meraung-raung kat kubur. Macam mana zaman jahiliah dulu ni. Maka dalam Islam meraung-raung, meratap, menangis, meraung-raung kat kubur tu dilarang. Satu. Yang kedua, bercampur-campur laki-laki perempuan tu lagi dah dilarang. Maka Nabi larang orang perempuan ziarah kubur. Pasal apa? Takut jadi bercampur-campur. Dan juga takut jadi meratap-ratap. Jadi Nabi melarang orang perempuan pergi ziarah kubur. Tu dulu. Di awal Islam, pasal Islam belum lagi sampai sepenuhnya ilmu.
Ilmu Islam belum sampai sepenuhnya lagi pada umat Islam di waktu itu. Faham? Ha. Jadi, bila Islam dah berkembang, orang dah kerti dah hukum ikhtilaf, hukum meratap tak boleh. Ya. Dan orang dah tahu dah adab-adab sebenar ziarah kubur macam mana. Maka datanglah hadis ini, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi, sampai habis tu. Ya. Jadi dulu Nabi larang, tapi hari ini Nabi suruh dah. Pasal apa? Hampa dah reti dah. Jadi hukum ziarah kubur ni, kalau pergi merata-rata bercampur-campur lelaki perempuan, itu bukan yang makruh lagi dah, haram. Macam hari ni orang duk pergi ziarah kubur, kebanyakan dah duk haram lah. Siapa dia buat zaman jahiliah ni? Bercampur-campur lelaki perempuan. Ini ayah meninggal bini duduk tepi kubur tengok orang nak kebumikan. Lelaki dia. Yang anak perempuan tengoklah juga. Ini orang kata apa? Penghormatan terakhir. Yang Pak Imam pun tak tegur juga. Dia duduk tepi kubur sambil dia selak kain nampak betih. Pak Imam tengok, tengok dalam kubur kan tengok betih. Duk klipok mata macam mata ya. Macam mata apa? Macam dia kelipok macam mata apa? Itulah mata apa tu tahu. Macam jin. Yang tu memang haram yang tu. Yang tu yang Nabi larang tu yang tu lah. Tapi hari ni orang duk buat. Tu amalan jahiliah dulu. Ni setengah-setengah. Palbai kampung ni pula. Pergi panggil pula mana anak-anak bini dia. Tak mau tengok kau ni. Ayah nak masuk dalam yang lahat dah ni. Saya pernah jumpa sekali. Mana-mana anak-anak bini dia ni. Tak mau tengok kau. Tu lelaki dia nak masuk yang lahat dah ni. Mari tengoklah kali takhir dia panggil. Apa cerita ni ya Allah. Anak bini kau tu dalam edah. Mana nak pergi dalam kubur? Bodoh Pak Imam. Siapa tengok hari dia panggil. Panggil tu bini dia mana? Oh tak kerti sangat orang tu baru kematian suami. Mana boleh pergi ziarah kubur dalam edah? Allah mana tu. Lepas tu anak-anak dia pula, anak perempuan dia pun umur 15, 18, 25, 30 pergi lah tepi kubur tu. Sambil tengok ayah, sambil selak kain. Nampak putih. Lepas tu yang makcik-makcik ni, tok-cik duk tepi tu juga bercampur lah dengan pakcik, makcik, abang cik. Keliling kubur. Yang tu Nabi larang, haram. Haram yang tu. Ni bukan Wahabi ni. Ni ada sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Tak boleh. Lagi dia kata saya Wahabi pula. Ustaz ni Wahabi Ustaz Muhammad ni Wahabi punya. Tak bagi orang pergi ziarah kubur. Wahabi dia lain pula. Wahabi tu dia semata-mata pakai hadis yang pertama tu. Larang semata-mata larang. Tak ada apa sebab. Nabi larang dah cukup. Dia tak jumpa hadis hak kedua ni. Jadi fahamkan mana hak Nabi larang, mana hak Nabi suruh. Nabi larang, masa tu orang tak kerti Islam lagi. Orang masih lagi mengamalkan budaya jahiliah di kubur. Bercampur-campur lelaki perempuan. Buka auratnya. Perempuan berwangi-wangiannya. Lagi apa lagi? Meratak-ratak dan sebagainya. Maka itulah yang Nabi larang. Faham tak? Yang Nabi suruh ni bila? Bila orang dah faham Islam dah. Maka jagalah tertibnya. Gilah kubur tak apa Nabi kata. Jadi syarat nak pergi ziarah kubur. Sama ada laki-laki dan perempuan itu ada beberapa syarat. Ya. Baik, apa dah yang pertama? Elakkan dari bercampur gaul antara lelaki dan perempuan dalam satu tempat seperti di tanah gali kubur.
untuk ditanam mayat. Jadi kalau perempuan nak pergi macam mana? Perempuan pergi lepas lelaki pergi. Ataupun nak pergi sama, biar lelaki-lelaki pergi dulu, orang perempuan pergi lambat sikit. Nanti orang lelaki-lelaki keliling kubur, dia duduk jauh sikit, ada bangsal ke mana, duduk sana-sana. Jangan duduk bercampur sekali. Buat dua tempat. Satu tempat lelaki-lelaki, satu tempat perempuan. Ataupun lebih baiknya biarlah lelaki-lelaki pergi dulu menguruskan jenazah. Dah ke bumi, dah buat tahlil, buat talqin semua. Lelaki-lelaki balik, baru perempuan pula pergi. Oh, takutlah kami start. Takut apa? Nanti hantu kubur bangkit. Takut tak payah pergi, bukan yang wajib. Ya. Dan isteri jangan pergi. Isteri si mati jangan pergi. Isteri si mati jangan pergi. Dia dalam edah, tak boleh keluar rumah. Bukan yang penting pun dia dah kubur tu. Ni ada pula apa lebih mana. Mana bini dia tak main tengok lah. Yang kalau dengan bini dia apa siapa? Hang tu nak cekau ke? Janda tu baru mati. Nak cekau tu. Cekau. Tahu? Satu sudah. Tu bahasa kampung saya. Tak faham. Nak mengorat lah apa lagi? Nak mengorat, nak tenang-tenang. Tak kat mana lawa ke tak janda kan? Yang dia suruh pergi siapa? Pengen ingat lah. Laki mati. Jangan ziarah kubur hari tanam tu. Edah. Orang perempuan tu dalam edah. Satu. Anak-anak perempuan pun jangan pergi. Nanti bercampur-campur. Nak pergi juga boleh, pergi lambat sikit. Nanti jangan duduk bercampur. Biar orang lelaki setempat. Orang lelaki perempuan setempat. Ni duduk tempat macam dia nak gali kubur. Duduk tepi kubur cakap merah. Macam dia nak gali kubur pula. Bagi cangkui nak dia. Baik, jaga adab dia. Yang pertama, jangan bercampur-campur lelaki perempuan di tanah perkuburan. Yang kedua, pelihara aurat. Ini stocking, bukan serat stocking tak pakai. Siap selak kain nampak betih. Sebab tu takut kena tanah merah. Sambil-sambil nak tayang betih lah. Maklumlah janda kan. Nak cari lelaki baru. Itu yang pertama. Yang kedua Yang ketiga, jangan berwangi-wangian. Orang perempuan tadi jangan berwangi-wangian. Nabi kata apa? Mana-mana perempuan yang keluar rumah. Nabi kata keluar rumah tak kira lah pergi mana. Kedai ke kubur ke mana. Memakai wangi-wangian. Lalu wangian itu terbau oleh lelaki ajnabi. Sesungguhnya ia telah berzina. Habis tak pakai banyak wangi. Hapak lah ustaz. Yang hendak pakai wangi-wangi itu apa tujuan Yang dekat tu lelaki, bau belacan, bau petai, bau bawang, bau kenuak. Yang keluar tu, yang bagi wangi tu pasal apa? Tanya tengok, pasal apa hang keluar wangi-wangi tu? Tak lain tak bukan nak bagi orang kata hang wangi. Pandai ni dia wangi, pandai jaga lelaki ni. Tak kahwin lagi dengan dia. Kahwin tengok tu dia, semua ni masa hapeh. Masa empiak bau. Kalau kita mau bagi wangi, nak keluar rumah wangi sangat. Siapa? Dia akan pergi surah masjid je pun ustaz. Sagi hampir singgah kedai pula. Bau dekat toki ai chong yu. Dengan kolija teng sampah. Dengan bidinya teng ta'i. Oh dia kafir tak apa ustaz. Tak boleh lah juga lelaki ajnabi tu. Tak faham weh. Jadi orang perempuan nak keluar rumah tak payah wangi-wangi tak apa. Beli odorono yang tak bau. Agak-agak tak apa. Tak melekit. Peluh sudah lah. Ini dia punya bau mak. Pontianak turun dari kubur. Pontianak turun dari pokok. Kadang-kadang tu pakai
pakai niqab, pakai purdah. Pakai purdah, oh. Hebat, men. Terlalu tepi dia. Tu dia. Ni apa? Pontianak ke mana? Pontianak ke Sundul Malam mana? Bau. Tak padan dengan pakaian. Tak kerti apa? Inilah dia akhir zaman. Pakaian sunnah dibuang di tepi jalan. Ni dia. Pakaian tu Nabi yang ajar, tapi kita pergi buang tepi jalan. Maksudnya apa dia? Kamu pakai pakaian macam syarak, ikut sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi. Tapi dalam pada tu, kamu lawan Nabi. Tak payahlah wangi-wangi. Siapa nak pergi peluk? Faham tak tu? Nombor 3. Nombor 4 ke apa? Nombor berapa? Nombor 4. Jangan memakai kasut bertumit tinggi. Ni tak kira lah pergi kubur ke, pergi mana ke, tak kira je. Tergelecek, mati, masuk kubur tu. Pasal apa perempuan tak boleh pakai kasut tumit tinggi? Pasal bila dia berjalan, punggung dia jadi macam itik gembor-gembor. Bila jalan, kedek-kedek. Tu lah dia. Faham? Kau tak faham kat dengan? Kau tak faham kat dengan? Ilman faham? Oh. Faham bagus ya? Mana boleh orang 9 tahun pun dah faham dah. Takkan apa? Tak boleh faham. Kita tak pulang kali. Saya pergi bayar polis 2 kali ni. Nampak? Dia jalan jadi cakewalk. Panggil macam bear walk. Faham? Jangan bagi anak bini pakai kasut tumit tinggi. Tu kasut setan nama dia. Kemudian, jangan bermakeup. Makeup tu makeup. Bertabarruj. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Ahzab ayat 33. Jangan kamu bersolek seperti nak solekkan umat jahiliyah yang terdahulu. Solek nak bagi nampak lawa. Solek nak bagi nampak, macam bidadari turun dari kayangan. Ingatkan kayangan mana? Perlis indera kayangan. Kayangan tu lah, lebih kurang kita agak dia. Buka-buka gigi opong tengah. Faham? Dia buang-buang makeup tu dia. Ingatkan main Jepun. Rupanya mari dari non. Karalah. Bukan nak hina, bukan. Tapi hati pakaian apa nak khabar, makeup tu biarlah. Jangan keluar rumah makeup. Duduk di rumah tu makeup. Sekadar nak pakai bedak menutup cacat ataupun menutup cahaya matahari, takut terkena penyakit kulit, tu haruslah. Tu harus. Sekadar tu saja. Ada ulama kata harus. Lepas tu bibir ibu sampai sejengkir dia punya lipstick tu apa cerita pula? Lepas sejengkir lipstick yang tu dia. Di mana-mana pun sampai bibir lu. Tu main mana apa tu penyakit apa pula? Kan? Habis tu bibir saya pun kering Ustaz. Tak boleh duduk lekong lagi kering. Nak buat macam mana? Cari lipstick yang sama warna dengan bibir. Jangan bagi hak warna lain pada bibir. Bibir warna merah ros. Pergi beli lipstick warna jingga. Warna purple dah, sudah. Ini mana pun yang mari. Sudah tu bayar. Jangan bermakeup. Jangan bermakeup. Jangan bersolek. Baca surah Al-Ahzab ayat 33. Baca ayatnya dan ngaji tafsirnya. Jangan baca terjemah tu saja ya, translate saja, tak edit. Ya, sekali dia kata
Sehari dia salah faham. Pergi ngaji. Kemudian yang keenam, jangan meratap, jangan menangis di kuburan. Kalau nak baca Quran, yang ketujuh, kalau nak baca Quran, nak baca Yasin ke, nak tahlil ke orang perempuan ni, jangan sampai kuat. Biar dengar di situ sahaja. Adab-adab pergi kubur ni ada saya tulis di dalam Aqidatul Mukminin. Buka belakang sekali tu bab lawan Wahabi. Baik, habis. Orang hari ni suka sangatlah kalau dilawan apa amalan-amalan ziarah kubur ni. Orang hari ni memang suka sangatlah ziarah kubur, selawat, tahlil, talqin, nuri arwah, maulid rasul, tarikat. Sebab kata tarikat dia sesat. Memang ada kat Malaysia ni satu golongan yang memperjuangkan haram itu tarikat. Dan apa juga yang berunsurkan tarikat, ziarah kubur, tahlil, talqin semua tu. Ya. Puak ni tunggu ya. Dia nak tangkap puak-puak yang mengamalkan amalan lagu tu. Ya. Dia tunggu ya. Bila ada orang yang buat amalan lagu tu, dia carilah tambah-tambah sikit lagi bagi jadi nampak sesat sungguh. Yang akhir zaman ni. Ya. Yang perlis tu terang-terang sesat, dia tak mau tangkap. Pasal apa? Pasal puak tu orang sana juga. Ya, yang perlis tu terang-terang sesat. Allah duduk atas aras. Tubuh Allah sebesar aras. Kaki Allah di atas aras. Di atas kursi. Tak sesat Tak ada orang bertangkap pun. Kena orang tarekat, ya selidik sana, selidik sini. Tak apalah nak selidik lah. Tapi biarlah betul-betul cari yang sesat. Yang sesat jelas-jelas kenapa tak bertangkap. Diperbetulkan pula akidah yang gelong lagu tu. Yang seterang-terang sesat, dipejam-pejamkan mata. Ya. Yang tidak terang-terang sesat, dibuka-buka biji mata. Orang Melayu dulu kata apa? Gajah mampuih seberang laut tak nampak. Kuman mampuih depan mata lagi tak nampak. Kena ubah sikit pepatah tu. Dua-dua tak nampak. Yang nampak apa? Nampak yang salah orang je. Yang tak sejalan dengan hang kata salah. Jadi puak-puak ni kadang-kadang kita tengok ada juga orang-orang yang escape from perlis. Duduk dalam kumpulan tu. Cari salah. Ya kita tak nafikanlah memang ada puak tarekat salah. Orang mengaku jadi nabi, orang mengaku jadi wali. Ni ada satu orang mengaku jadi wali. Menipu orang kata, big scammer. Siap mengeluarkan ugutan-ugutan nak katok kepala orang lagi. Kenapa dia tak pergi dekat? Ini susah tu lah zaman akhir zaman ni kan. Pasal apa? Pasal dulu saya pernah cerita orang Yahudi ni dialah yang support orang Wahabi. Jadi kejar orang Wahabi ni daripada dia. Pergi cari mana-mana ada ahli sufi. Orang-orang tasawuf, orang tarekat. Jahanamkan dia. Pasal apa? Orang Yahudi, dia kaji lama lah. Punca menang perang salib, orang sufi jadi kepala perangnya.
Pasal apa? Orang yang tinggalkan sufi kecut perut. Ada yang cabut lari, ada yang jadi balaci kafir, ada yang masuk geng kafir pun dah. Masuk geng salib. Berapa geng tentera Kristian. Munafik besar. Yang istiqamah, cekal ni, berani mati ni, orang tarekat, orang tasawuf. Baca sejarah perang salib. Pergi baca sejarah perang salib. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Orang sufi. Siapa Sultan Al-Fatih? Orang sufi. Siapa Imam Ghazali? Yang ada dalam perang salib tu. Jangan lupa, Imam Ghazali salah seorang orang yang berjuang, berperang dalam perang salib. Dia menyeru raja-raja yang duduk kat istana, turun kamu ke medan perang. Jangan duduk di atas singgah sana sahaja. Turun. Tengok. Imam Ghazali. Tapi main dengan Wahabi, dia kata Imam Ghazali tak berjuang pun. Dia kata tarekat dia je. Siapa kata? Itulah dia reka cipta manipulasinya Pak Wahabi terhadap orang sufi. Tapi dia sebut agungnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tak kenal kan siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Dia kutuk orang sufi, dia buat pula puji. Pasal dia tak kenal kawan tu. Dia lindungi. Dia tutup akan kesufian Salahuddin Al-Ayyubi ni. Inilah dia Pak Wahabi. Agenda orang Wahabi. Jangan tak tahulah. Kita kena ambil tahu. Yang terang-terang sesat, dia tak mau pergi serang. Dia tak mau pergi tengah. Pergi serang satu negeri. Itu betul-betul duk hina Nabi. Duk hina Nabi. Dia kata Tauhid 3. Tauhid 3 tu terang-terang sesat. Tauhid 3 ni termasuklah dalam pengertian Trinitis. Tuhan 3. Tuhan 3 ni bukan Kristian, Hindu pun Tuhan 3, Buddha pun Tuhan 3, Majusi pun Tuhan 3. Mari Wahabi Tauhid 3. Apa beza Tauhid 3 dengan Tuhan 3? Beza apa? Tak ada beza. Berkaji betul-betul sesat. Kenapa tak pergi serang? Terang-terang sesat akidah. No? Bawa bincang dengan mufti tengok. Suruh mufti bagi fatwa. Nak ukur apa kat puak-puak yang kata Tauhid 3 ni? Dia samalah dengan faham Trinitis. Tuhan 3. Dia kata tu dalam kitab-kitab Ahli Sunnah pun ada Tuhan Tauhid 3. Kami orang Ahli Sunnah berkata Tauhid itu dipahamnya 3 perkara atau 4 perkara. Tapi Yahudi tidak. Dia terang-terang dia mengatakan Tauhid itu 3 pada hakikat. Kami orang Ahli Sunnah kalau adalah kitab yang mengatakan Tauhid itu 3 ke 4, 3 atau 4 dengan makna dipaham dari Tauhid itu 3 perkara. Ataupun 4 perkara. Bukan terbahagi 3 pada hakikatnya seperti dipaham oleh orang Wahabi. Berkata Tauhid itu terbahagi 3 pada hakikatnya, itu salah, sesat. Menyesatkan, termasuk dalam faham Trinitis. Tauhid 3, Tuhan 3. Kenapa tak kira kejauh lah? Sagi dia kata saya sokong GISB pula lah. Tak. Apa nak pergi basmi orang rosak akidah dan sebagainya. Gilah, baguslah. Kita pun beri sokong kan. Tapi mula-mula yang tu dulu. Lama-lama habis pondok-pondok pun kejar. Bila puak-puak akidah perlis tu dah masuk dalam jabatan itu. Bila puak-puak perlis tu, akidah perlis dah masuk ke jabatan tu, tengok. Kelantan dah hampir-hampir nak jadi ya. Sebanyak sangat puak-puak tu di dalam jabat agama dia. Baik. Habis orang yang faham Islam pun dah terfaham Wahabi pula dah.
Dan ketahui olehmu bahwasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Panjang angan-angan betulul amal. Pendek angan-angan qasrul amal. Tulul amal, panjang angan-angan itu dikeji. Pendek angan-angan macam mana? Cita-cita. Cita-cita tu dipuji. Cita-cita lain, angan-angan lain. Dalam bahasa Arab, angan-angan tu disebut tamanni. Cita-cita namanya ar-raja. Tamanni tak sama dengan ar-raja. Kerana adalah ia sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati. Ziarah kubur ni jadi persediaan untuk mati. Bila orang tu ingat mati, dia tak berani nak buat benda lara. Apatah lagi kemungkaran, maksiat. Ni pasal tak ingat mati. Tu yang kita tak ingat pun. Ya, nak mengingati mati. Ingat mati ni macam mana? Bukan ingat duduk lakai kapan lagu tu. Ingat mati ni dengan makna, cukupkah bekalan aku nak bawa ke alam barzah. Di sana tu tempat apa? Di sana tu tempat cacing, tempat ular, tempat lipan, tempat kalajengking, tempat azab, bukan tempat nikmat. Nak lawan dengan apa semua tu? Nanti datang pula malaikat, bertanya beberapa soalan. Kalau tak dapat dijawab, maka dapatlah azab. Nak bagi apa dekat dia? Sebagai tebusan. Cukup ke bekalan? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bayang-bayangkan api neraka. Bayang-bayangkan seksa kubur. Supaya timbul rasa keinsafan. Ya, nak buat amal ibadat, bekalan mati. Wa tazawwadu, sediakanlah bekal. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik berbekalan itu ialah bekalan takwa. Dan bahawasanya manusia bersalah-salahan mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya. Setengah mereka itu mencita-cita ia akan panjang umurnya 1000 tahun. Ini perangai orang Yahudi. Kerana firman Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum law ya'ummaru alfasana. Mencita-cita seorang daripada mereka itu Yahudi. Surah Al-Baqarah ni betul. Mereka itu Yahudi, bahawa dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Orang Yahudi nak umur panjang. Kemudian mereka kata apa? Kita tak apa kalau umur panjang, buat jahat pun tak apa. Sebab kita orang Yahudi ni manusia yang disayang Allah. Kalau masuk neraka pun 40 hari je dia. Itu pahaman orang Yahudi. Tu jadi buat jahat dia tak kisah. Pasal dia faham kita ni umat Nabi. Bani Israel. Umat yang mulia di sisi Allah. Orang Yahudi sebut Allah tu Il. Israel. Il tu Allah. Ataupun Eli Tuhanku. Il Tuhan. Eli Tuhanku. Tu orang-orang Yahudi faham. Sebab tu dia buat jahat pun dia tak kisah. Kata 40 hari ya masuk neraka. Dia ingat apa syurga neraka tu tok nenek dia punya ke apa? Senang. Tu ada juga kita pun faham lagu tu. Dia faham dia wali, dia buat apa pun tak apa. Terang-terang salah. Tapi duk mengaku dia betul juga. Terang-terang aku wali, mengaku juga wali. Inilah dia akhir zaman ni. Dia timbul dah hak Nabi kata tu. Orang jahil mengaku alim. Orang jahat mengaku baik. Orang jahil mengaku alim, orang jahat mengaku baik. Zaman Nabi orang baik-baik tu mengaku dirinya tu bersalah, berdosa.
Sampai kata Imam Ghazali, barang siapa yang tak merasakan dirinya munafik, itulah tanda ianya seorang munafik. Faham tu sudah. Kita ni kena rasa kita ni orang berdosa. Bukan orang mulia. Melainkan dengan orang kafir, kita kena rasa kita orang betul. Melainkan dengan orang sesat, kita kena kata kita betul. Dengan orang Syiah, kita kena kata kita betul. Dengan orang Wahabi, kita kena kata kita betul. Dengan orang kafir, kita kena kata kita betul. Dengan sesama Islam yang sama ahli sunnah, kita kena rasa dia lebih baik daripada kita. Ni kita ni pula dengan sesama ahli sunnah bermusuh, cari point nak bagi dia jatuh. Tapi dengan kafir, kita tabik spring. Tabik spring tu. Inilah dia. Penyakit akhir zaman. Kita akan jumpa lah semua tu. Tanda-tanda kecil kiamat ni dah banyak sangat lah. Ya. Tanda-tanda kecil kiamat ni dah banyak sangat hari ni. Jadi kita tu di antaranya. Kita ni di antaranya. Apa salah kita tanda-tanda kiamat? Kita tak boleh nak istiqamah alal ubudiyah, betul tak? Kita yang rajin tu sikit sangat bandingan malas ni kita. Ilmu yang kita amal, yang apa yang kita tahu tu sikit sangat. Banyaknya kita tak amalkan. Setengah tu nak beramal dia banyak, ilmu mengaji malas pula dah. Itu semua tanda. Sayyidina Ali sebut, di akhir zaman, orang yang belajar itu bukan tujuannya kerana Allah, tapi kerana dunia. Apa tanda dunia dia? Ya. Yang pertama, dia beramal akhirat, tapi tujuannya dunia. Mayang duha, niat nak kaya. Baca surah Waqiah, niat nak jadi billionaire. Kalau yang tu pun Nabi dah tegur kata tak betul, apatah lagi kalau memang cari dunia, nak jadi orang dunia, tak minat langsung nak jadi orang akhirat, lagi salah. Apatah lagi kalau cari dunia jalan menipu, itu lagi teruk. Itu lagi teruk. Habis itu tak boleh kan cari harta dunia. Tu Abdurrahman bin Auf, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Hanafi, Hasan Al-Basri, Syekh Abdul Qadir Jalani, itu semua tokoh-tokoh wali Allah yang kaya-kaya belakang kan. Mereka mencari harta bukan untuk bermewah-mewah. Cuba baca sejarah. Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata, apabila harta itu dikejar, maka dia akan berlari dari kita. Namun apabila kita melarikan diri darinya kerana mencari Allah, dia akan berlari mengejar kita. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Baik renung-renungkan apa maksud dia tu. Renung-renungkan. Mereka dikurniakan harta sampai mereka jemu, bukan mereka tamak halubah. Mereka mencari harta sampai mereka jemu. Kerana apa? Kerana nak bertakarrub kepada Allah. Kerana nak mahabbah Allah. Macam kita cerita Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia dah kaya-kaya, dia nak jadi bankrupt, tapi tak mau jadi bankrupt juga. Ada juga sahabat Nabi yang dia tinggalkan kekayaan dan dia pun jadi miskin, ada. Seperti Abu Darda, Abu Hurairah, dan seumpamanya. Baik ya, yang tu panjang cerita. Bukanlah salah cari harta dunia. Yang salah tu apa niat kamu mengenainya. Sipirnya di situ. Bukan salah mencari harta dunia,
Tapi apa niatmu mengenainya? Kau cari tu apa niat kamu? Mengenai apa tu? Untuk apa? Sebab apa? Matlamatnya apa? Nak bermegah-megah? Bermegah-megah dengan rumah besar? Esok tanggunglah kat belakang di Padang Masya. 50,000 tahun lah. Kau sanggup? Kalau ada istana, jadilah macam Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Bukan tepuk dada, tengoklah aku siapa. Jadi kebanyakan ni yang tu lah hari ni. Ya. Adakah kita mensyukuri nikmat Allah? Ataupun kita bermegah dengan nikmat itu? Lalunya manusia ni tak pernah cukup dengan apa yang ada. Sebab tu kita kena palingkan. Palingkan rasa nak cari, nak kaya tadi, nak hebat tadi ni. Palingkan mencari keampunan dan keredaan Allah. Sebelum ianya terlambat. Sebelum dia menular dalam darah daging kita. Jadi wabak penyakit hubud dunia yang menimbulkan berbagai-bagai kemungkaran dan fahsyak. Baiklah daripada mula kita standby buah dah jaring dia. Buah dah sekatan sempadan dia. Buah border dia siap-siap. Ya. Apa dia? Hang sekat ni ya. Dengan lebih pada tu. Aku cari dunia ni semata-mata untuk menguatkan tulang pak kerat aku ni. Ya. Mencari keampunan dan keredaan Allah. Lebih pada aku, lebih pada itu, aku nak salurkan di tempat-tempat agama. Biar berlaku jihad dengan harta. Bukan jahat dengan harta. Ini pantang hak orang pun nak. Apa cerita? Hak orang pun nak. Tak dapat penanya dia. Selagi hati itu tepikan kepada apa yang ada di tangan orang, maka tak akan masuk ia ke hadrat ilahi. Dan tak akan naik kerohaniannya dengan ibadah-ibadah yang bangsa jasadi. Yang bangsa jasad tu tak akan menaikkan ibadah. Tak akan naikkan rohaniah dia. Sebab apa? Hati terpikat dengan apa yang ada di tangan orang. Orang ada, kita pun nak. Orang ada, kita pun nak. Yang tu ada berkobar macam tu. Hati tak akan masuk mahabbah Allah. Itu tanda-tanda hubud dunia. Ya, hati ada hubud dunia, mana nak masuk mahabbah Allah. Gitu. Habis. Jaga ni. Susah nak jaga, bab ni susah nak jaga. Ya. Susah nak jaga ni. Kita sama-sama doakan kawan. Doa kita, doa kawan kita. Yang kawan tu pula doa dia ada doa kita sekali. Ya Allah, jadikanlah aku dan teman-teman sepengajian aku ini dapat mengamalkan apa yang kami ngaji, ya Allah. Tanpa hidayah, pertolongan, taufikmu, kami tak dapat nak mengamalkan, nak tinggalkan. Kami orang lemah, ya Allah. Ya, jangan sekali-kali mengaku diri wali, ya. Saya tak pernah ngajar. Ni ada seseorang yang mengaku dirinya wali, merata-rata saya jadi malu. Sagi dia kata, orang kata apa? Anak murid ngaku wali. Cikgu dia pun ngaku wali juga lah kot. Saya tak pernah mengajar apa ataupun menceritakan kepada orang yang diikut kuliah saya ni. Saya ni wali ke dia tak ada. Mereka orang tu sendiri mengaku dia wali. Siapa mengaku dia wali tu wali je. Wali apa dia tahu lah. Tak ada pula orang percaya. Ke zaman imam macam tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qallibu syaikhi syabun ala hubbis nain tulil aishi wal mal. Bermula hati orang tua muda ia atas kasih akan dua perkara. Bermula hati orang tua muda, tak kira orang tu tua ke muda, ia atas kasih akan dua perkara. Orang tua ke orang muda kasih dua perkara ni. Apa dia? Lama hidup dan kedua harta.
Nak panjang umur, nak kaya. Nak kaya, nak panjang umur. Sama lah yang Nabi kata dalam sebuah hadis apa? Penyakit al-wahan, takut mati dan gila harta, gila dunia. Ada dua penyakit ni, komplit datang penyakit lain. Penyakit kencing manis takut sangat. Penyakit darah tinggi takut sangat. Buah pinggang takut sangat. Jantung takut sangat. Tapi penyakit riak, takabur, ujub, sum'ah dalam hati, jahil, berdengung, tak kenal Allah, tak pernah rasa takut walaupun dah umur 90. Dia saya muda lagi. Oh, saya pernah jaga badan. Saya tak minum arak. Saya tak itu, tak ini. Saya pagi-pagi saya jogging. Untuk jaga, untuk maintain jasad je. Saya punya jantung pakai bateri je. Tekan aku. Yang tu dia maintain sungguh. Tapi hati dia ada penyakit jahil, tak kenal Allah. Riak, takabur, ujub, semua hubur dunia. Dia tak pernah duk kaji. Dia tak pernah risau dengan benda-benda lagu tu. Ia nak menaikkan sumber ekonomi. Umur dah tua tak payah lah. Umur 50-an ni. Kalau nak nasihat orang muda apa tu nasihat lah, suruh kerja gaji tak payah. Suruh kerja tu dia pandai-pandai dia. Dia nak hidup dia kerja lah kan. Kita mau kerja terinap duduk dalam pegang jari. Makan peri, nasi buah garam tak ada lauk. Api ya. Air pakai tutup air sejuk. Kan duduk dalam penjara. Makan peri, hari-hari makan nasi kadak. Pagi-pagi roti telur. Malam tom yam. Suria siapa nak ambil hang. Dia bagi nasi, masak nasi pun mentah, dia bergaram meski aku makan. Dah agak, air pilih pun dia jatuh selalu. Tekuk hang berhabis. Kali buka boleh cawan. Duduklah rasa. Dia kata makan peri, susah-susah menjaga makan peri. Lagi baik. Apa dia? Yang pertama hidup, yang kedua harta. Habis. Dikehendaki dengan mudah di sini, sempurna kasihnya akan keduanya seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Orang yang muda nak jadi apa? Nak jadi macam Ultraman. Boleh keluar api kot tangan. Nak jadi sihat. Kuat. Dan setengah mereka itu, mereka yang mencita-citakan akan setahun. Apa maksud mencita-citakan akan setahun? Apa maksud mereka mencita-citakan akan setahun? Dan setengah mereka itu, mereka yang mencita-cita 6 bulan. Dan setengah mereka itu, mereka yang mencita-citakan sehari semalam. Maknanya yang cita-cita setahun tu namanya tulul amal. Panjang amal. Yang mencita-cita sehari semalam tu yang qasrul amal. Pendek amal. Pendek angan-angan. Maksudnya apa dia? Maksudnya gini. Ada orang yang panjang sangat cita-citanya, seolah-olah tu seumpama setahun cita-cita dia tu. Makna apa? Dia cita tu panjang. Lepas ni jadi ni, lepas ni jadi ni, lepas ni jadi ni. Aku tahun depan aku jadi wakil rakyat 5 tahun. Habis 5 tahun tu aku jadi menteri besar. Menteri besar 5 tahun. Kemudian habis menteri besar aku jadi PM pula. PM yang kedua-dua penggas sudah lah 10 tahun. Lepas tu lagi ada rezeki ke anak raja mana gila kat aku pun kahwin dengan dia. Lepas tu sultan mati aku naik pula jadi raja. Bangang tu tak habis-habis. Sampai terlena bangang. Tu mana ada orang cita-cita tu setahun. Mana tu berangan tu setahun. Panjang.
Cita-cita berangan non-stop. Non-stop of dreaming. Orang Arab kata. Berangan tak habis-habis. Selagi tak tutup mata dia berangan. Tu kata ada orang setengahnya cita-cita tahu berang cerita tu panjang, tak habis-habis, tak berhenti. Cita-cita jadi kaya, dah kaya berkahwin dengan anak raja. Lepas tu pula pakai kapal terbang, lama kapal terbang tak pakai. Tak habis-habis. Tu kata yang pertama. Yang setengah orang 6 bulan. Dia tak teruk sangat. Dia tak teruk sangat berangan dia tu. Berangan dia tak teruk sangat pada hayat pertama. Ada orang sehari semalam ya. Tak tangan. Apa nak buat besok Mikir hari esok nak buat apa. Hari esok tanya. Berangan. Bukan ingat Allah Ta'ala. Maka tiga-tiga tu semuanya mazmumatun. Sifat-sifat tercela. Patutnya ingat Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah tu menenangkan jiwa. Tak, berangan. Berangan tu tak habis masalah. Berangan tu menambah masalah. Ya. Itulah punca orang jadi menyamun, merompak, cahoma, dada, ganja, bunuh orang, tipu orang. Hak orang pun nak buat jadi hak dia. Pasal ni, pasal berangan tu panjang. Tiba-tiba yang apa dia angan tak dapat. Bila tak dapat, dia mula nak cari kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Faham? Sebab itulah panjang angan ni berdosa besar. Termasuk dalam dosa besar ialah tulul amal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan tu berdosa besar. Wajib taubat. Wajib berhenti dengan segera. Pasal boleh musnahkan kehidupan. Sekurang-kurang pun memusnahkan pemikiran. Merosakkan akal. Patutnya akal pemikiran tu hala tujukan kepada mengingati Allah. Mengingati mati. Memikirkan apa bekalan nak bawa mati. Tapi tak. Dia tak guna untuk tu, dia guna untuk berangan. Maka hilanglah power nak mikir mati. Jadilah timbullah hilang power, tenaga untuk memikir mati. Sebab dah jadi lemah. Sebab duk panjang angan. Macam bateri kong. Start pun tak boleh hidup lah. Lama mati terus ya. Lama-lama mati terus. Terus tak mikir tentang akhirat. Itulah punca dia. Pasal tulul amal tu dosa besar. Ya, zanbun kabir. Tulul amal zanbun kabir. Panjang angan tu dosa besar. Sebab itulah rajin tengok kitab. Duduk rumah buka kitab baca. Tu kalau cuti suruh balik kitab tu. Apa kata kitab buat tengah handphone. Betul tak? Patang ayah tak atas meja, silap. Ada satu orang ayah beritahu saya. Anak saya duduk pondok dah setahun tu, Ustaz. Dulu perangai dia okey. Balik-balik pondok ni, handphone pantang tak atas meja. Dulu saya tak mahu kata, tak kisah. Tak atas meja. Riuk. Baru nak masuk bilik air. Keluar-keluar tengok, riuk. Apa? Handphone. Sejak anak duduk pondok. Dulu dah. Dia salahkan pondok. Saya kata ambil balik Ambil balik anak. Didik sendiri. Ambil balik anak tu, didik sendiri. Jangan salahkan pondok kalau anak tu gila handphone. Cuba tengok salah sendiri ada tak? Kalau kita pergi doktor, bukan? Kita pergi doktor, kita ada penyakit kecil mana? Mula-mula doktor tanya, dalam keluarga dia tak siapa-siapa kecil mana? Pasal apa dia tanya? Pasal dia kata takut penyakit tu genetik.
Genetik tu, genetik. Turunan. Mungkin hang dulu ni, duk rajin ambil handphone ayah hang lah. Anak hang boleh ambil hang punya. Kita punya hack pergi salah pondok. Jadi, periksalah diri dulu. Dengan tu salah pondok. Dia ingat hantar pondok tu jadi wali. Mari duduk pondok 6 bulan jadi wali. Lagu tu lah. Sabar-sabar. Jadi sebelum kita nak marah orang, kita ukurlah kita dulu. Barangkali genetik tu. Kuat aku. Kuk panggil aku dulu. Kalau penyakit kecil manis ada genetik. Darah tinggi ada genetik. Ni mata saya ni ada doktor kata, dia tanya, ada tak keluarga tu yang sakit macam ni? Saya kata ada, ayah saya. Barangkali, dia kata barangkali. Tak semestinya. Kata. Genetik. Jadi, kalau lagu tu, kita betul kita lah. Kita betul kita. Jangan duk salah ni. Bukan salah Tok Guru pun duk. Bukan salah ni. Kadang-kadang kita tu salah. Dia pada punca kita. Ya. Tu bukan hukum karma. Kalau kata hukum karma tu salah. Kalau kata genetik tu haruslah atas dasar kajian sains. Tu harus. Asbab yang berhakikat. Kalau kata hakikat, syirik kamu. Genetik ni atas dasar asbab yang beradan. Bukan atas dasar hakikat. Kalau kamu berkata atas dasar asbab yang beradan, itu harus. Tapi kalau kamu berkata dan beriktikad atas dasar hakikat, itu haram. Lagi boleh membawa kepada syirik wal-iyazbillah. Ya. Kita cakap tu atas dasar apa? Kalau Hindu dia bubuh hukum karma. Bukan kurma lah. Kurma boleh makan. Hukum karma. Mesti jadi dia kata. Mesti jadi. Ini hari you curi orang punya. Mesti jadi besok you punya barang. Ada orang curi. Ini dia amin. Amin cakap. Ini hari you tumbuk orang. Satu hari mesti orang tumbuk you punya muka. Mesti jadi punya. Itu orang panggil apa? Hukum karma. Kamu makan buah kurma. Hindu ada tu. Dia punya ajaran hukum karma. Ni kita nak sebut, ini bukan hukum karma. Siapa mengaku hukum karma tu syirik. Itu bukan hakikatnya, bukan begitu. Kita kena faham. Asbab yang berada dengan hakikat kejadian. Hakikat kejadian Allah yang takdirkan. Kau jangan kait-kaitkan dengan apa, tak boleh syirik. Ya. Sekadar majaz kauliah, kata pinjaman. Kita cakap atas dasar asbab yang berada. Dah makan kenyang lah kan. Itu asbab yang berada. Makan ubat sembuh lah kan. Asbab yang berada. Dulu mau ada dengan macam mana. Itu dia kenal pula macam mana. Atas dasar asbab yang berada, kita kata genetik. Itu haruslah. Jangan kata hakikatnya. Mesti jadinya. Ni esok anak hang ni mesti jadi macam hang. Semua sakit jantung. Mampu. Tak boleh. Mana boleh berlaku lagu tu? Berapa orang yang jadi? Yang lain sihat. Seorang anak jadi pun. Seorang ya. Dia baik saya lain okey. Itu bermakna bukanlah hakikat. Macam kita ada anak muka serupa yang macam mak dia. Ni pula anak, orang lain pula serupa macam ayah dia. Orang ni pula anak seorang pun tak serupa. Seorang macam negro. Seorang macam 7 gro. Seorang lagi lah macam 8 gro. Hak lagi 10 gro. Habis yang nombor sebelah jadi
GRO, grow. Jangan jadi ustazah. Pasal baca lagu tu. Tu kata itu bukan kuasa kita. Dan bukan juga genetik. Cakap atas dasar asbab yang berada. Maknanya bukan mesti jadi. Adatnya gitulah. Tapi tak semestinya. Sebab apa? Hakikatnya takdir Allah. Kehendak Allah. Jangan sebut berbetulan. Kebetulan. Jangan sebut kebetulan. Kebetulan tu tak ada sebenarnya. Bahasa kita. Sebenarnya takdir Allah. Baik, habis sikit nak habis. Mana tadi? Diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahawa berkata ia tiada melangkah akan satu langkah melainkan menyangka oleh aku akan bahawasanya tiada aku perikutkan dia akan langkah yang lain. Dan bahawasanya faedah bagi pendek angan-angan itu bersegera pada mengerjakan amal ibadah. Amal ibadah kena segera. Jangan tangguh-tangguh. Celaka perempuan keluar malam, celaka lelaki kejar bertangguh. Celaka orang beriman menangguhkan taubat dan amal. Akhirnya matinya su'ul khatimah. Tu cakap orang Melayu. Dia tambahkan lepas tu syair Melayu tu. Saya tak ingat bunyi dia. Dia punya muzik irama dia saya tak ingat. Celaka lelaki. Celaka perempuan keluar malam. Celaka lelaki kejar bertangguh. Celaka orang mukmin melambatkan taubat, melambatkan amal. Bunyi dia, saya ingat. Muzik dia saya lupa. Orang tua-tua dulu. Dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Dan bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat. Maknanya orang yang nak ingat, yang nak bersedia dengan mengingati mati itu, pagi-pagi lagi dia dah taubat. Itu tanda-tanda orang yang menyediakan dirinya dengan mengingati mati. Nak ingat aku mana? Dia mengingatkan dirinya dengan memperbanyakkan taubat. Nabi kata, afdalud doa ayat libal maghfirah. Seafdal doa itu ialah minta ampun dengan Allah. Banyak taubat. Maka syukur ia atas taatnya pada malam itu. Mana dah tadi? Dan amal yang baik. Maka bersedia ia pada pagi-pagi mati itu. Yakni bersedia pada waktu pagi dengan mengingati mati itu. Gitu. Dengan taubat, jadi dengan memperbanyakkan taubat dan amal yang baik. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala taatnya. Dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi. Maka syukur ia atas taatnya pada malam itu. Pagi-pagi taubat, jangan sampai kita buat dosa. Kalaulah sampai petang kita tak buat dosa, kita jadi pula kita bersyukur pula pasal Allah jaga kita daripada buat dosa. Kalau sampai malam dapat kata istiqamah kekal, maka kita menambahi syukur kita dengan menambahi taat di waktu malam. Supaya jadilah kita ni orang yang tergolong dalam golongan orang yang mengingati mati. Jadi kita ni kalau tak buat dosa, jangan kita rasa kita bagus dah. Hadirkan dalam perasaan Allah lah yang menjaga kita. Maka kita bersyukur, ya Allah, terima kasih kerana kau jaga aku. Kau lah yang jaga aku daripada maksiat. Bukan aku. Terima kasih, ya Allah. Bersyukur. Ya. Kita ni, bila kita beramal, kita nak jadi orang yang takut dengan Allah.
Takut azab Allah pun tak boleh. Jadi kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang takut kepada azab-Mu dan murka-Mu. Kita nak harap rahmat Allah. Kita selalu harap kepada asbab yang berada. Nak bergantung dengan Allah tak boleh. Maka kita kenalah berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Nak jadi orang yang bersyukur, nak jadi orang yang ar-raja, mengharapkan rahmat Allah, dia kena jadi orang yang bersyukur. Menyebut syukur. Syukurnya tinggi lagi. Syukurnya tinggi pada ar-raja. Dia nak kena ar-raja dulu. Namun lidah tu kena banyak menyebut syukur. Untuk jadi orang yang berharap. Contohnya ginilah. Ya, kita nak bodek orang. Jangan selalu cakap tak cukup, orang marah. Ya. Alhamdulillah cik, alhamdulillah pak cik, selalu pak cik tolong saya tak bagi apa pak cik. Padahal bagi tu tak cukup pun. Tapi kalau nak banding kita apa yang kita ada, kita lagi tak cukup. Walaupun dia bagi tu tak cukup, tak madai lagi, tapi kita rasa, kita kena cakap apa dengan dia? Kita kena rasa banyak. Kita kena kata, oh banyak dah pak cik bagi kami ni. Terima kasih pak cik. Walaupun tak tahu mana. Jadi orang tu kena rasa apa? Dia lebih semangat nak bagi lagi bantuannya. Jangan kata lagu ni, betul ya? Mana cukup? Kali itu tak mau sudah komen boleh. Padam faham. Itulah ibaratnya. Jadi bila kita mengharapkan rahmat Allah, kena selalu menyebut akan terima kasih pada Allah atas apa nikmat yang dia telah beri. Ya Allah, aku bersyukur Kau masih panjangkan umur aku untuk aku mengumpul bekalan mati. Lelah Kau bagi mati aku kemarin, apa aku nak bawa sebagai bekalan mati? Terima kasih ya Allah, panjangkan umur aku. Syukur dengan umur. Selalu sebut terima kasih dengan Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau masih lagi gunakan aku rezeki. Tak banyak, walaupun tak banyak. Jangan sebut tak banyak tau. Aku masih belum cukup ya Allah. Jangan sebut. Tu jahat adab. Kau dah bagi aku banyak ya Allah. Tapi kalau boleh tambah sikit lagi, aku nak buat lagi sikit lagi. Apa dia? Ya, aku nak pergi ke Mekah ya Allah. Jadi duit aku belum cukup. Nak pergi ke Mekah. Aku bersyukur dengan nikmat-Mu. Selalu puji. Ibarat macam kita bersembang Allah Ta'ala. Macam kita sembang orang. Terima kasih ya Allah. Walaupun aku jahat, aku banyak maksiat, tapi Kau tak berhenti-henti bagi nikmat pada aku. Walaupun tinggal sebelah mata, alhamdulillah, boleh masih tengok lagi. Boleh bawa kereta lagi. Kalau hilang dua-dua belah, padam kau. Apa? Walaupun dah tua baru kau beri aku hidayah. Walaupun dah tua, walaupun aku ni dah tua ya Allah. Tapi kau masih lagi sayang ke aku, kau sering mengingatkan aku. Tapi aku yang degil, aku yang malas, aku jahat. Aku tak nak ikut peringatan yang kau kurniakan pada aku. Terima kasih ya Allah kerana sering bagi aku peringatan. Tu kata syukur. Tolonglah jadikan aku orang yang membesarkan peringatanmu. Jadi bila kita buat ibadah dengan Allah Ta'ala, 3 perkara yang ni jangan kita lupa. Minta 3 perkara jangan kita lupa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang takut dengan azab-Mu dan takut dengan murka-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sentiasa mengharapkan nikmat, mengharapkan rahmat-Mu serta mensyukuri nikmat-Mu. Dan jadikanlah aku orang yang kasih kepada amal ibadah dan kasih kepada-Mu. 3 tu jangan lupa doa. Hari-hari doa.
Jadi al-khauf, ar-raja, al-mahabbah. Ya. Itu pesan ulama-ulama tasawuf. Pesan tok guru saya dulu. Tapi tahu je lah buat dah. Boleh buat tak? Doa je lah. Doa macam mana buat? Payah dia minta. Minta duit dah. Ya Allah, duit tak cukup. Dia minta lagi duit ni. Nak minta panjang umur, minta kaya. Minta panjang umur, minta kaya. Tu pula kita. Tak sihat tubuh badan. Boleh jalan merata. Jaga 3 tu doa. Nak habis dah kitab ni. Dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Jadi tiada lalai ia daripada mengingati mati. Gitu. Dan bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala atas taatnya dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Habis titik di situ. Kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi, maka syukur ia atas taatnya pada malam itu. Dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Malam tu tak diisi dengan mengarut. Kita tengok FB. Kita satu lah apa jadi. Kalau tidak dengan rahmat Allah kita ni. Mati dalam lalai. Itulah kita minta doa. Jadi kita pertama-tama kita bercakap bukan kita rasa kita tu baik. Kita bercakap atas dasar kita nak membetulkan kita. Kalau kita bercakap dengan orang, contohnya saya tu depan yang cakap. Bukanlah bercakap atas dasar kita dah baik. Tapi kita bercakap atas dasar kita nak membetulkan diri kita. Dan semoga Allah Ta'ala campakkan kasih sayangnya kepada kita, kasih hambilahnya kepada kita. Dan dia terima doa kita. Kita nak jadi baik tapi kita tak mampu. Jangan sekali-kali dia rasa diri lebih baik pada orang lain. Orang depan kita tu lebih baik sebenarnya. Dan kamu semua lebih baik pada saya. Kamu masih muda. Dosa pun dah ada. Dan saya tumpang berkat kamu. Saya dah tua amal pun dah ada. Begitulah kita nak bercakap dengan orang. Jangan sekali-kali kita nak dakwah kan kita rasa kita lebih baik pada dia. Jangan. Itu tanda-tanda amal Tuhan tak terima. Baik. Dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang dan tiada mudah yang demikian itu melainkan bagi mereka yang mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Ini kosong hati daripada mengingati dunia. Apatah lagi mengingati maksiat. Maka mati itu tuah baginya. Ini maka mengingati mati itu tuah baginya. Siapa dapat ingat mati, mana dia tu hidup bertuah. Dia nak cakap ni mudah, nak buat tu bukan mudah, dia kata. Tu dia kata, dan tiada mudah demikian itu. Bukan senang nak buat, nak ingat mati. Itulah kena minta doa dengan Allah. Nak berdoa tu pun kita malas juga. Malas juga nak doa lah pun. Nak doa tu pun malas juga. Yang kita doa apa nak jadi kaya. Nak doa bagi ingat boleh nak jadi orang baik-baik ni susah. Kita nak minta untuk kebaikan kita pun kita malas. Siapa-siapa yang dapat macam tu maknanya tuah. Bertuah sungguh.
Jadi jangan jemu-jemu doa dengan Tuhan. Agar Allah Ta'ala campakkan, masukkan dalam hati kita perasaan-perasaan mahmudah ini. Jangan jemu minta dengan Tuhan. Sejauh mana malas kita, setinggi mana dosa kita, sebanyak mana kejahatan kita, jangan pernah putus asa untuk berdoa dengan Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertaubat dan bertakwa dan dimatikan sebagai mati syahid akbar. Dan hidup itu bertambah kebajikannya. Wallahu a'lam. Dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesai hamba daripada menghimpun kitab penawar bagi hati pada tanggal 7 daripada bulan Rajab tahun 1378. Daripada hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-izam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila muallifi wal musannifi hadhihi al-kitab Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesia Al-Mandili, sya'ulillahi lahum wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in, sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala aqli nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سماع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على بصر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على لسان نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على وجه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على قصر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على صدر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على قلب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على فؤاد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على شغاف نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على لب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سر وأخفى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على عين البصيرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على بصيرة اللهم صل على معرفة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جسد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جسد اللهم صل على روح نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نور نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وأصحابه العظام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذه الكتاب وببركة هذه الكتاب وببركة هذه الكتاب وببركة هذه وببركة مصنف والمؤلف هذه الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المخلص واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من التوابين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم